السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama, sebelum kita meneruskan durus Ramadan pada hari ini, kita bersyukur kepada Allah peluang dan ruang yang diberikan itu masih belum ditarik daripada kita. Hari ini kita sudah melangkah masuk hari yang ke-18 di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini juga kita sudah berada pada hari-hari akhir, semakin dekat dengan penghujung kepada bulan yang sangat mulia ini. Mengambil sempena hari yang ke-18, kita akan melihat sepotong ayat daripada juzuk yang ke-18 di dalam Al-Quran, yang mana surah ini terletak pada juzuk yang ke-18 di dalam susunan Al-Quran. Surah yang saya maksudkan, yang kita akan mengambil ibrah dan sama-sama kita menghuraikan makna dan maksudnya, ialah surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 daripada Al-Quran. Barangkali sebahagian daripada kita sudah kerap mengulang baca, mendengar dan mempelajari huraian makna yang terkandung di dalam surah Al-Mu'minun. Cuma yang menariknya, di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal menyebut suatu tajuk yang tidak disebut pada mana-mana surah yang lain. Al-Mu'minun dia letak selepas surah Al-Hajj. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Hajj, surah haji. Habis surah haji tu dia baru masuk surah Al-Mu'minun, surah orang-orang yang beriman. Di awal surah itu Allah menyebut tentang sifat
Qad aflahamal mu'minun. Siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang beriman, yang diberikan dan dikurniakan kejayaan? Dan apabila Allah berinteraksi, khitab, apabila Allah berbicara menggunakan panggilan orang-orang yang beriman, kita hendaklah merasa terpanggil dengan panggilan itu. Dan sepatutnya orang-orang yang mengaku dia beriman, apabila Allah berbicara menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, dan Allah menyebut tentang orang-orang yang beriman, kita sewajarnya memberikan perhatian dan fokus yang besar tentang topik yang akan disebut. Kerana Allah sedang memanggil dan berbicara dengan kita. Maka di kalangan ahli tafsir menyebut bahawa orang-orang yang beriman, apabila Allah menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dia merasakan diri dia terpanggil. Dan apabila ayat-ayat selepas itu dibaca dan dihuraikan, ayat itu berbicara tentang diri dia, kerana dia berada di dalam kelompok al-mu'minun. Dalam kehidupan dunia ini banyak gelaran yang kita dapat. Pangkat, panggilan. Gelaran-gelaran dunia ni tak salah. Datuk, Tan Sri, Profesor, Doktor, Insinyur, Teknologis. Semua ini ialah gelaran-gelaran yang akademik, jasa, sumbangan, dan Nabi mengiktiraf. Apabila Nabi SAW menulis surat kepada orang-orang besar kerajaan Rom, Nabi memanggil mereka dengan gelaran yang dipakai di dalam kerajaan mereka. Ila azimir Rum. Nabi memanggil ila azim, kepada yang maha agung, pemerintah Rom. Nabi address, Nabi menggunakan panggilan itu seperti mana yang digunakan. Artinya memanggil seseorang dengan gelaran kebesaran, kedudukan dia itu bukan satu kesalahan. Di atas kelayakan dia, kedudukan dia, jasa dia dan sebagainya, kita iktiraf, panggil. Bukanlah benda tu wajib pun. Tapi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan juga setuju dengan apa yang saya akan sebut. Tidak ada gelaran dan panggilan yang lebih besar dan lebih kekal di sisi Tuhan melainkan panggilan al-mu'min, orang yang beriman. Kalau kita dipanggil dengan panggilan yang besar, kedudukan yang tinggi, nak sampai ke nama kita jenuh orang nak sebut. Tetapi kalau tidak ada pada panggilan itu, pada gelaran itu orang yang beriman, tidak ada nilai di sisi Tuhan. Sebahagian kita mungkin di dunia ni tak ada orang nak panggil apa. Habis sangat pakcik, tu Tok Wan, tu gelaran yang tak susah untuk kita dapat lah, kan? Gelaran kerana kedudukan kita dalam susunan tertib keluarga.
Datuk juga, tapi bukan datuk bergelar. Datuk apa? Datuk cucu. Tak apalah, ada lah juga orang nak panggil tu. Tok Wan. Kadang-kadang dalam bahasa kampung kita panggil Pak Menakan dan sebagainya. Tapi itu semua taklah ada makna sangat pun. Sebahagian orang yang kita kenal ada pangkat, tapi bila kita bercakap dengan dia, dia sendiri tak membahasakan diri dia dengan pangkat tu, dan dia pun tak kisah orang nak panggil tak panggil. Dan gelaran Syekh, Maulana, apa Habib, apa semua itu gelaran. Ada beza tak di sisi Tuhan? Saya tanya kepada tuan-tuan, ada beza tak di sisi Tuhan Jalla wa'ala? Tak ada. Di sisi Tuhan tak ada. Apapun gelaran yang disandang, kedudukan yang dipegang, jawatan apapun, di sisi Tuhan tak ada. Sebab itu bila kita meninggal, malaikat akan menyebut Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan. Semua itu hanya kekal, kenangan, hanya disebut dalam sebutan, tetapi dia tidak dibawa untuk bertemu dengan Tuhan. Bukanlah benda yang besar yang kita mesti bertarung dan berjuang untuk sekurang-kurangnya sebelum aku mati mesti aku dapat gelaran tu. Kalau kita mati tak ada gelaran tu pun tak ada lah makna. Mungkin habis sangat, tertera dan tercatatlah, tertulislah di batu nisan kita gelaran-gelaran tu semua. Haji sebagainya apa semua. Tapi kita akan balik di hadapan Allah, saya dan tuan-tuan, kita akan balik. Sebab itu kita tak ada langsung sikit pun orang-orang yang sedar hakikat ini, dia tidak akan ada langsung perasaan membesarkan diri dia di atas kedudukan tu, kerana dia tahu kedudukan itu tak menyelamatkan dia. Kerana di dalam tulisan dan catatan para malaikat, dia hanya menyebut nama yang diberikan oleh ibu kita, bapa kita, tanpa dia memasukkan gelaran ini. Tapi saya dah sebut di awal, ia bukanlah satu kesalahan. Tetapi saya nak ingatkan diri saya terlebih dahulu dan tuan-tuan. Gelaran yang mesti kita raih, gelaran yang mesti kita berjuang untuk dapatkan gelaran itu, ialah gelaran di sisi Tuhan Al-Mu'min. Bila Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil dengan wahai jiwa yang beriman. Kerana di sisi Tuhan, orang-orang yang beriman itu berada pada kedudukan yang tinggi, pada makam yang tidak sama, pada syurga yang berbeza, kerana dia membawa sandang gelar Al-Mu'min. Untuk mendapat gelaran mukmin, Allah menyebut pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Tuan-tuan balik tengok apa yang kita, untuk kita nak dapat gelaran mukminun, mukmin, mukminah kalau wanita, mukminat. Kalau kita nak dapat gelaran tu, kita nak buat apa? Dunia kalau kita nak dapat apa ni, satu-satu pangkat, satu-satu gelaran, kita kena buat something, do something baru kita dapat. So kita kena tanya, pernahkah kita bertanya? Pernahkah kita bersoal? Bagaimana untuk kita mendapat pada nama kita itu mukmin? Pada panggilan kita itu apabila diseru dengan diseru panggilan mukmin, Allah menyatakan pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mukmin itu apa yang kamu kena lakukan? Hadirin mukminin, dalam surah Al-Mu'minun, mukmin ni maksud orang yang percaya. Kerana keseluruhan surah ini dia berkisar tentang keimanan kepada hari akhirat.
Siapa yang membaca, menghayati, memahami makna surah Al-Mu'minun, dia akan tengok pertembungan para rasul, nabi-nabi yang Allah cerita. Antara nabi yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun yang dia bertembung dengan kaum dia, Nabi Nuh alaihissalam. Cerita Nabi Nuh ada dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun, tema besarnya, tajuk besarnya, inti kandungan dia ialah isu tak percaya kepada perkara yang disebut dengan hari akhirat. Balik tuan-tuan tengok. Sebab itu dinamakan Al-Mu'min, iman. Iman artinya apa? Percaya. Sebab itu orang yang beriman itu orang yang mempercayai rukun-rukun iman. Rukun iman kalau kita terjemah dia jadi apa? Kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab, kepercayaan kepada rasul, kepercayaan kepada hari akhirat, kepercayaan kepada qada dan kepercayaan. Kerana beza kita dengan orang yang tak beriman ini soal kepercayaan. Iman itu soal percaya. Dan orang-orang beriman, dia telah percaya dengan benda yang belum dia lihat. Kita bercakap tentang soal puasa. Puasa ni soal perkara yang kita akan nampak dan ambil balasannya di sisi Allah. Satu orang bukan senang tuan-tuan untuk dia nak berlawan dengan nafsu dia kalau tak kerana satu perkara yang dia percaya. Pasal itu Tuhan sangat sayang orang puasa ni. Tuhan sayang orang puasa ni, sayang sungguh. Dia tak buat pintu untuk salat. Dia tak buat pintu untuk zakat. Tapi dia kata ada satu pintu yang orang tak masuk, yang aku khaskan untuk orang yang puasa. Kerana puasa ni, salat, Allahu Akbar, kita kena buat. Buat ni, semua rukun Islam yang lain kita buat. Zakat, bayar duit. Haji kena pusing, lari, lontak, tawaf. Tuan-tuan tengok yang 5 benda. Mengucap, kena sebut, kena kata. Salat, apa dia? Takbir, rokok, sujud, bergerak. Ada bacaan dia. Perbuatan dan bacaan tertentu dimulai dengan niat takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Zakat, bayar duit, keluarkan zakat. Haji, pergi tawaf, sa'i, melontar, bermalam, tahlul, semua kena buat. Puasa tuan-tuan buat apa? Puasa kita buat apa? Puasa kita menahan, kita tak buat. Daripada 5 rukun tu, puasa satu-satunya ibadah yang kita tak perlu buat. Lepas itu kita tidur. We have nothing to do. Pasal apa hang tidur? Sembahyang kena mangkit. Zakat kena pergi bayar kat Amin. Haji kena terbang pergi Mekah. Tapi puasa nak suruh aku buat apa? Puasa nak suruh buat apa? Tuan-tuan nak suruh mangkit lah, tidur apa? Tak ada buat apa. Puasa berbeza. Saya sebut ni intro lah. Pasal nak touch hati-hati orang beriman. Sebab kita bila kita dengar imam baca ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, kan? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, ya ayyuhallazina amanu. Bila Allah sebut tentang ya ayyuhallazina amanu, kita punya feel tu biasa. Sedangkan Tuhan memanggil, hey. Tu pasal tu tuan-tuan tengok dalam terjemahan kitab-kitab dulu, ya ayyuha tu hey, hey. Wahai. Kalau kasar sikit, oi.
Lepas itu ya ayyuha tu dia panggil apa? Ya tu dia panggil harfun nida. Huruf panggilan, seruan. Dia panggil. Lepas itu Arab, ya Muhammad. Dia ya kan? Dia panggil kita. Allah panggil kita, kita buat tayaran, kita buat tak tahu. Kita tak rasa terpanggil. Maksudnya apa? Kita tak memasukkan diri kita di dalam kumpulan yang dipanggil itu. Kalau kita tak berada dalam golongan yang dipanggil itu, di mana kedudukan kita? Itu persoalan yang besar. Hidup ialah soal kita muhasabah. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal menyebut satu tajuk yang tak ada pada surah lain. Hebatlah. Kebetulan juzuk ke-18 surah ini ada pada juzuk itu, tajuk ini berada di dalam surah itu. Kerana tajuk ini juga dia bersangkut dengan soal kepercayaan. Apa tajuk yang kita hanya jumpa dalam surah Al-Mu'minun, kita tak jumpa dalam surah lain? Agak-agak tuan-tuan lah yang duk tadabbur, tadarus, tilawah, tafsir. Tajuk besar yang bersangkut, yang berkait dengan soal iman ada dalam surah Al-Mu'minun. Soal keimanan kepada suatu alam yang dipanggil barzakh. Alam barzakh. Alam barzakh ni kita akan jumpa dalam surah mana? Al-Mu'minun. Ayat 100. Quran kata. Dia mula daripada 99 pergi 100. Tapi ayat yang sebut barzakh tu ayat 100. Tuan-tuan tengok juzuk 18 surah 23 ayat 99 dan ayat 100. 100 tu yang sebut perkataan barzakh tu. Merujuk kepada alam barzakh. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Ni yang kita sebut alam apa ni? Alam kubur. Alam kubur. Barzakh ni apa? Kita tengok. Perkataan barzakh disebut di dalam Quran tapi dengan maksud yang berbeza. Kalau tajuk alam barzakh, cerita alam barzakh, wa min waraihim barzakh dalam surah Al-Mu'minun saja. Apabila kita mati, berpisah jasad dan roh, keluar daripada kepala kita, dia pergi mana tuan-tuan? Jasad pergi mana? Jasad pergi kubur. Jasad itu diusung pergi ke kubur. Roh kita pergi mana? Roh saya tuan-tuan pergi mana? Sebahagian ni dalam ni pun dah keluar roh. Roh kita akan pergi perjalanan panjang lah, pergi ke langit. The end-nya dia akan pergi alam barzakh. Daripada alam rahim kita keluar menuju ke alam dunia, berpindah sementara ke alam barzakh sebelum balik kekal di alam akhirat.
Sekarang ini tuan-tuan, peralihan sedang menanti detik dan masa, waktu dan ketika bila kita akan bergerak menuju ke alam yang satu lagi. Saya dan tuan-tuan sedang menunggu jemputan dan panggilan itu. Untuk kita balik, bergerak, berpindah, intaqala ila. Untuk kita berpindah ke mana? Ke alam barzakh. Jadi arwah, ruh ni dia pergi mana? Dia pergi duduk di alam barzakh. Sementara untuk dibangkitkan dan dibawa beramai-ramai berkumpul di padang mahsyar. Sebab itu Quran menyebut, dan apabila telah datang kepada salah seorang daripada mereka al-maut. Tuhan kata datang kepada kita al-maut. Sebab itu antara perangai orang beriman, sifat orang beriman, ciri-ciri orang beriman, karakteristik, tabiat orang beriman itu, dia senantiasa banyak menyebut mati. Nabi yang suruh. Nabi kata akthiru dzikra hadhimil lazzat. Nabi suruh. Nabi kata perbanyakkanlah oleh kamu menyebut dan mengingati pemutus kepada kemanisan dunia, keseronokan dunia, kematian. Pasal itu Nabi suruh kita pergi tengok orang mati. Wattaba'ul janais. Nabi suruh kita pergi ziarah, pergi tengok, bukan untuk dia, untuk kita. Sebab itu tazkirah kubur itu, apa yang Nabi sebut, Nabi menyebut tentang orang yang hidup. Orang yang mati itu dah selesai dah. Kita nak kata apa pun kat dia bukan bermanfaat lah. Apa pun yang kita kata pada dia, apa pun yang kita sebut pada dia, dunia telah putus daripadanya. Pentingnya kita mengingatkan orang yang hidup ni. So kita pergi alam barzakh. Kan? Apabila datangnya kepada mereka kematian, qala, mereka berkata, dia berkata, kawan yang mati itu, qala, telah berkata ia, Rabbi irji'uni, hantar aku balik. Setiap orang yang nak mati ni, bila mayat kat dia mati, dia minta nak hidup, dia minta nak balik, dia minta diberikan penangguhan. Itu apa yang Quran selalu ulang banyak tempat. Laula akhartani ila ajalin qarib, umpamanya. Laula, kalaulah boleh. Akhartani takhir, lewatkan, bagi tempoh, bagi masa. Kemudian Quran kata, dia sebut untuk apa dia balik? La'alli a'malu salihan fima taraktu, untuk aku melakukan amalan saleh yang dahulunya aku telah meninggalkannya. Nampak tak tuan-tuan? Permintaan dan permohonan. Sebab itu kita sebut apa tuan-tuan? Pasal itu dalam kuliah-kuliah kita akan sebut, kita bersyukur kerana ada ruang dan peluang itu masih diberikan. Saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan tuan-tuan supaya kita sedar ruang, tempoh dan masa itu masih ada. Jangan kita tunggu la'alli a'malu salihah, la'alli. Quran jawab, Tuhan kata apa? Kalla, sesekali tidak. Sesekali tidak. Itu adalah kata-kata yang mustahil untuk ditunaikan. Kemudian Quran sambung, kerana di belakang mereka itu adanya barzakh, menutup, mengepung. Barzakh ni tembok, kan?
tembok. Artinya dia tak boleh cross. Macam kita baca dalam suratul Kahfi, tembok Zulkarnain, kan? Dia tak boleh keluar. Wallahu a'lam. Setiap kali bulan puasa kita dimomokkan dengan baliknya roh untuk melihat anak cucu di rumah. Bulan puasa lah mereka balik. Saya selalu tertanya-tanya, kenapa mereka pulang pada bulan puasa? Baliklah pada hari raya. Kerana boleh menyambut lebaran bersama. Balik bulan puasa tak boleh makan. Balik raya boleh makan ketupat. Saban tahun kita percaya bahawa balik roh. Dulu masa kita kecil-kecil, tok kita cerita dia balik mai duk atas halang pintu. Duk tengok anak cucu duk apa. Oi, mangkit baca Quran. No, balik mai tengok no. Ini bukan soal main-main. Ini soal kepercayaan benar khair. Siapa yang nampak roh tu balik? Saya tengok kartun anak saya. Dia duk tengok kartun, saya tertengok lah. Tuan-tuan pun kalau ada masa boleh tengok. Kartun ni bagus lah, dia tak ada benda tak elok. Dia tengok apa kartun macam Quran. Lagi bagus. Dia ada satu filem Coco. Satu kartun. Tapi kartun ni bahaya lah. Akidah dia bahaya, boleh rosak lah. Anak-anak kita boleh tengok, dia tengok tu mungkin dia syok kartun tu lah. Tapi akidah dia problem sikit. Filem tu Coco. Dia cerita kepercayaan orang Mexico. Tuan-tuan nak balik boleh balik tau. Saya tak ada masalah. Saya kuliah panjang sikit ni. Hari Ahad. Siapa nak kerja mengantuk apa semua diberi kebebasan. Saya sebagai speaker dewan mengizinkan ahli-ahli yang berhormat untuk balik. Siapa yang nak dengar boleh dengar. Kita ada sekali lagi untuk kita habis lah, kan. Kepercayaan orang Mexico ni dalam cerita tu artinya apa? Bila kita tengok setiap orang, setiap kepercayaan, apa pahaman pun, dia percaya kepada kebangkitan semula. Artinya apa? Hereafter. Lepas pada kita mati ni apa jadi? Walaupun mungkin kita berbeza, mungkin sebahagian kata kita akan jadi moksha, tahu moksha? Sebahagian ajaran dia kata kalau kita mati, kalau kita ini orang baik, kita akan jadi kelahiran semula, kita jadi baik. Tapi kalau kita jahat, kita jadi katak puru lah, jadi bawang lah, ikutlah. Kalau honak sangat mungkin jadi cicak mengkarung ke apa ke. Dia tadi cicak mengkarung ni Tok Wan Hang, tapi dia honak dulu ni. Dia lahir jadi gitu. Ada sebahagian dia. Artinya apa? Manusia memikirkan, ini ialah fitrah, naluri insan. Dia memikirkan selepas aku mati ni apa yang jadi. Tak ada orang tak percaya dan tak ada orang yang tak fikir benda ni. Islam membawa penganut dia, pengikut dia untuk berbicara tentang akhirat. Tajuk kita akhirat. Tapi dalam kepercayaan Mexico ni, dia percaya bahawa depa ni pun ada alam barzakh ke? Alam barzakh. So bila mati apa semua ni orang Mexico ni, pasal tu dia ada perayaan pergi ke kubur. Okey, so depa ni akan dikumpulkan di satu alam. Tapi alam tu sakalah. Dia macam alam dunia. Ada kelab malam, ada kedai makan, semua macam ni lah. Okey. Dalam satu tahun, ada satu hari, depa boleh balik mai ke dunia ni. Balik pi dekat keluarga depa. Sebab itu, ada perayaan jamu Tok Nenek. Ada perayaan jamu Tok Nenek ni. Dan kita dulu di kampung-kampung ada buat berapa tahu 1 hari ke 2 hari apa jamu Tok Nenek. Jamu hantu lah. Kan? So depa boleh balik. Cuma yang menariknya dia punya bagus ni apa dia? Yang menariknya tahu apa tuan-tuan? Yang menariknya roh yang boleh balik ialah roh yang family duk teringat lagi. Mana-mana roh yang dah mati, tak ada orang teringat dekat dia, dia tak boleh balik mai ke dunia.
Jadi kalau lah tuan-tuan mati, keluarga, pasal tu tuan-tuan tengok mereka akan letak gambar family supaya ahli keluarga tak melupakan tok dia, tak melupakan tok nek dia, tak melupakan tok wan dia, supaya kalau kita lupa, dia nak balik mai kat kita tak boleh terhalang pasal tak ada siapa teringat kat kita. Tuan-tuan, saya duk ingat tadi dia tutup sopong ti, dia buka balik pula lah. Lagi kalut. Yang ni pun macam nyawa kita sak padam. Baik. Tapi saya nak ceritanya apa? Orang beriman soal roh, dia tak boleh imagine lagu yang ni semua mereka lah, Mexico ni kepercayaan dia mereka lah. Pasal tu ada satu roh tu dia tak boleh balik pasal keluarga dia tak ingat dekat dia. Lepas tu macam mana tak tahu, depa buat menyanyi satu lagu, orang teringat balik. So dia pun roh tu boleh balik mai. Balik mai kat keluarga, keluarga pun buatlah makanan banyak-banyak dekat meja tu. Jadi roh tu pun adalah satu kerusi, boleh makan sama. Setiap tahun kena buat sekali perayaan meraihkan roh balik. Tapi kita orang Islam tak. Quran kata wa min waraihim barzakh. Mereka itu berada di alam barzakh. Dan bila kita tengok alam barzakh ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata apa? Dia kata al-barzakhu al-hajizu baina syai'ain wal barzakhu ma baina ad-dunya wal akhirah min waqtil maut ila al-ba'th. Faman mata faqad dakhala fi barzakh. Wa qala rajulun bihadrati asy-sya'bi rahimahullah fulanan faqad sara min ahli al-akhirah. Okey, saya cerita sikit. Qurtubi kata barzakh ni ialah satu tempat yang menghalang tau, dia halang daripada seseorang yang masuk ke dalamnya untuk keluar ke dunia dan keluar pergi ke akhirat. So dia terkurung tengah. Dia nak baina syai'ain. Dia nak cross pi akhirat tak sampai masa lagi. Dia nak cross pi dunia, dia dah mati. So dia duduk tang tu. Okey. Pendekkan cerita. Satu orang laki-laki kata dia, mari jumpa Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ni siapa? Tabi'in. Murid kepada sahabat, alim besar. Asy-Sya'bi ni kira antara jaguh di kalangan tabi'in, di kalangan anak murid sahabat ni. Asy-Sya'bi ni dikira jaguh, hebat. Asy-Sya'bi kata apa? Dia kata dia dengar satu orang sebut, dia dengar satu orang sebut, tak tahu siapa dia pergi sebut, dia sebut satu perkataan, dia kata rahimallahu fulanan faqad sara min ahli al-akhirah. Satu orang dia pergi sebut kat kawan yang mati tu, dia kata apa? Semoga Allah merahmati saudara kita yang telah menjadi ahli dan penghuni akhirat. Dia kata lagu tu. Dia kata kawan yang mati tu dah jadi ahli akhirat. Sya'bi dengar, Sya'bi bantah. Sya'bi kata apa? Lam yasir min ahli al-akhirah. Sya'bi kata lam yasir. Sya'bi kata tak, dia tak jadi lagi ahli akhirat. Tengok, Sya'bi kata lam yasir, sara yasir, dia tak jadi lagi. Dia tak jadi lagi ahli akhirat, walakinnahu sara min ahli al-barzakh. Dia baru jadi ahli barzakh. Nampak tuan? So kita kata dia pergi mana? Dia pergi alam barzakh. Baik. Hadirin mukminin, kalau kita nak tengok dalam beberapa riwayat yang disebut, apabila kita balik kepada alam barzakh, kita akan berkumpul bersama dengan roh-roh yang juga beriman. So perpindahan kita ni, dia pindah pergi alam barzakh, kita akan duduk dengan kumpulan yang sama level. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW, kalau kita tengok, apabila satu orang tu dah mati, nampak? Ini satu riwayat yang menarik yang dia sebut.
apabila kita masuk ke alam barzakh, kita akan jumpa dengan orang yang dah mati lama. Tuan-tuan katalah mati tahun ni, tuan-tuan pun pergi alam barzakh. Di sana, tuan-tuan, dalam hadis Nabi cerita, pasal kita tak sampai lagi. Tuan-tuan cerita, ustaz tahu no, bila yang balik mai? Pi pun tak lagi. Tapi kita beriman kerana mulut Nabi yang cerita. Nabi kata bila kita mati, kita balik pergi ke alam barzakh, orang yang berada di alam barzakh tu datang mai mengumun kita, mengerumuni kita. Dia kata, macam mana anak aku? Macam mana suami aku? Macam mana isteri aku? Macam mana kawan tu? Macam mana fulan? Macam mana? Dia tanya. Kemudian dikatakan kepada ramai-ramai yang tanya ni, beri ruang kepada dia. Kerana dia baru berpisah. Dia baru berpisah dengan kesakitan dan kepenatan dunia. Sebab itu tuan-tuan, mati ni adalah satu kerehatan. Bagi dia rehat dulu. Sekejap yang tanya bahasa kita. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia pun rehat. Dia pun duduk. Kemudian dia pun mari tanya dia. Yang lebih menakutkan kita, yang lebih membimbangkan dan merisaukan kita ialah respon balas. Respon balas yang kita terima daripada kawan yang baru mati ni. Bila kita tanya contohnya, macam mana keadaan suami aku, macam mana keadaan bapa aku, macam mana keadaan ibu aku, macam mana keadaan orang yang dah mati lah, orang yang kita kenal dah mati dah. Kita tanyalah dekat dia pasal dia baru mai. Apa yang dia jawab? Dia kata, adapun orang yang kamu tanya, si fulan yang ditanya tentang keadaan dia, dia telah meninggal sebelum daripada aku. Sepatutnya aku tanya hampa, bukan hampa tanya aku. Dia mati dulu. Takkan dia tak mai sini? Disebut dalam hadis. Tuan-tuan dapat gambaran tak? Kita tanya dia, dia jawab apa? Dia kata, kawan yang hampa tanya tu dah mati dulu. Maka ketahuilah kita bahawa rohnya tidak dikumpulkan di kalangan orang-orang yang beriman. Lebih menduka citakan jika yang dimaksudkan itu keluarga kita. Hadirin mukminin, alam barzakh, alam yang ada kebenarannya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan rahmat. Jadi boleh tak kalau kita nak jumpa dengan roh kita ni? Kan? Allahu Ta'ala a'lam. Ada di kalangan ulama, dia kata bila kita tidur ni sedara kepada mati. Situ kita doa pun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Lepas itu Nabi kata tidur ini dia pembuka kepada ikatan, roh keluar. Lepas itu orang tidur ni dia macam mati, dia kan sedap mana? Dia kan tahu orang buat apa. Ya, yang saya cerita kat tuan-tuan, satu orang kenal dia buat macam-macam kat dia masa dia tidur. Dia ni jenis tidur mati. Memang tidur tu pun mati. Kan? Kadang-kadang kita tidur sampai orang semua balik. Ada satu cerita kawan tu tertidur masa sujud. Masjid di Perlis. Saya tak boleh sebut lah pasal masjid dalam Perlis ni tak banyak. Dia tidur masa sujud. Kawan tu dia cerita dia tertidur dalam sujud. Lepas tu jadi macam mana? Orang balik ya? Orang pergi gerak dia terlena. Kan? Dalam sembahyang pun tuan, memang kita boleh terlena. Terlena ni satu benda yang tak boleh jangka. So, apabila kita tidur, roh kita keluar. Roh kita keluar. Pasal tu Nabi kata, roh itu dipegang oleh Allah. Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan untuk dia hidup, Allah lepaskan roh itu. Sesiapa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk roh dia tak dilepaskan, maka berakhirlah kehidupan dia pada malam itu. Itu yang kita tengok tidur masa mati itu bukan benda pelik. Allah tak lepas, tak balikkan roh.
Roh ni dia masuk bila? Masa kita umur 4 bulan dalam janin, masa tu roh masuk. Tuan-tuan boleh bayang, roh ni dia masuk masa kita 4 bulan, dalam 40 tahun dah dia punya duduk sebati tu. Dia punya lama duduk tu. Pasal tu bila kita nak tarik keluar, benda yang dah melekat elok, benda yang dah sebati elok, nak pergi duk cabut, tentu menyakitkan. Macam saya baru 30 tahun roh dengan jasad bergabung. Tuan-tuan mungkin ada yang dah 40 tahun dah duduk, yang mungkin 70 tahun dah duduk dalam badannya. Bayangkan nak tarik keluar, kan? Benda yang memang kita dah melekat elok lah, sakit tuan-tuan. Pasal tu Nabi sakit tu. Aisyah tengok kesakitan yang ditanggung oleh Nabi. Nabi sebut, kata dia sakit. Nabi habaq. Nabi kata inna lil mauti sakarat. Perasaan nak mati itu satu benda yang menyakitkan. Ada satu riwayat tuan-tuan, Bani Israel, mereka lalu satu kubur. Ada satu riwayat Bani Israel lalu satu kubur. Orang mati 100 tahun, 100 dibangkitkan oleh Allah. Apa dia kata? 100 tahun ni dia bangkit. Dia mati itu 100 tahun dah. Dia kata apa? Kesakitan ketika aku mati itu masih dirasakan. Dalam riwayat tu sebut, dia kata sakit masa nak tarik roh, cabut, masa dia nak mati, sakaratul maut dia 100 tahun dulu, dia duk rasa lagi. Inna lil mauti sakarat. So bila roh kita keluar daripada jasad, dia ada tafsiran di kalangan ahli tafsir. Umpamanya Al-Qurtubi ataupun At-Tabari menyebut, kata bertemu roh dengan roh. Bertemu roh dengan roh. Ini boleh memberi satu jawapan. Kita mimpi orang mati. Kita mimpi orang yang dah mati itu, ada di kalangan ahli tafsir kata ialah pertemuan roh dengan roh. Tapi dia pun dia tak boleh buat apa lah, jumpa lah, tapi dia nak kata apa pun tak boleh kata apa. Jumpa, mungkin dia jumpa, saya mimpi jumpa pak dia, mungkin betul pak dia, roh pak dia, boleh jadi di alam barzakh. Dia kata apa? Dia tak kata apa. Mimpi ni kebanyakan dia tak cakap, dia tengok. Hadirin mukminin. So mudah-mudahan sebelum kita menemui dan menempuh apa yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 tentang kehidupan alam barzakh, saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita mempersiapkan dengan sebaik-baik bekalan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.